Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So pada hari ini kita akan masuk kepada bab baru, bab 7, sukatan serakan data terkumpul. So pada tingkatan 4 kamu dah belajar sukatan serakan bagi data tidak terkumpul, di mana kamu dah belajar memplot batang daun dan juga plot titik. Okey, kita lihat buku teks, buku surat 198. Okey. Apa yang kita akan pelajari pada tingkatan 5 ini ialah dua perkara, iaitu serakan dan juga sukatan serakan. Okey, dalam serakan, kedua-dua ini diperlukan dalam banyak bidang, terutamanya dalam bidang perubatan, bidang pertanian, kewangan, sains sosial dan sebagainya. Okey, so bidang pekerjaan yang mengaplikasikan analisis statistik antaranya seperti ahli biometrik, ahli aktuari dan penganalisis kewangan yang menggunakan data raya untuk mendapatkan satu nilai statistik dan seterusnya mewakilkan data tersebut menggunakan graf statistik. Okey, dalam kebiasaannya tajuk ini juga disebut sebagai statistik. Untuk lebih mengenalinya, kita boleh rujuk kepada tajuk statistik yang lebih meluas. Okey, so standard pembelajaran kita yang pertama 7.1.1 ialah membina histogram dan poligon kekerapan bagi suatu set data terkumpul. Okey, so untuk membina kedua-dua perkara ini, apa yang kamu perlu tahu? Yang pertama, kamu perlu tahu apa itu selang kelas, apa itu had bawah, apa itu had atas, titik tengah, sempadan bawah, sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Okey. Okey, yang pertama kita tengok apa yang dimaksudkan sebagai selang kelas. Okey, selang kelas ialah ukuran julat bagi suatu pembahagian data. Okey, so selang kelas boleh dikira menggunakan formula yang dipaparkan. Saiz selang kelas ialah nilai data yang terbesar ditolak dengan nilai data terkecil bahagikan dengan bilangan kelas. Okey, had bawah, manakala had bawah pula ialah nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Okey, manakala titik tengah pula ialah had bawah tambah dengan had atas bahagi dengan 2. Okey, manakala sempadan bawah ialah had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas tersebut dibahagikan dengan 2, manakala sempadan atas ialah had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas selepasnya dan dibahagikan dengan 2. Okey, kita lihat kepada contoh 1 dalam buku teks. Okey, set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada sentimeter yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Okey, so tadi kita dah tengok formula dia. Okey, nilai data terbesar. So kalau kita rujuk di sini, data yang paling besar, okey, nilai dia ialah 173 dan data yang paling kecil nilai dia ialah 145. Okey, so nilai yang paling besar ditolakkan dengan nilai yang paling kecil. Okey, bahagikan dengan bilangan kelas yang diperlukan di sini. So bilangan kelas yang diperlukan ialah 6. Kita bahagi, kita dapat 4.7. Okey, kita bundarkan dia kepada nilai yang terdekat. Okey, nombor bulat yang terdekat, so kita dapat 5. Maksudnya saiz setiap kelas ialah 5. Okey. Kemudian kita nak bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat tersebut. So kita nak tentukan dulu. Okey, seterusnya kita nak mengira kekerapan bagi setiap selang kelas. Okey, kita tengok yang pertama. So nilai dia, selang kelas dia ialah daripada 145. Okey, 145 hingga ke 149. So kita tengok nilai yang ada pada jadual ataupun pada data
yang belum terkumpul ini. So 145. Okey, kemudian kita ada 148. So ada dua nilai. Okey. Okey, so kekerapan dia 2. Okey, kemudian kita tengok 150 sehingga 154. So kita ada 153. Kemudian kita ada 150, 152. Okey. So kita ada 3 kekerapan dia. Okey. So kalau kamu nak bezakan, kamu boleh buatlah sama ada gunakan warna yang berbeza ataupun cara marking yang berbeza supaya bila kamu salah nanti kamu boleh semak semula. Okey. So sini saya boleh gunakan warna lah. Okey. Katakan untuk 155 ke 159, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So kekerapan dia 6. Okey, seterusnya 160 hingga 164. Katakan kita gunakan warna biru yang lebih pekat. 160 hingga 164. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so kekerapan dia 5. 165 hingga 169. Okey, so mungkin kita boleh bulatkan pula. 1, 2, 3. Okey. 3 kekerapannya. Kemudian 170 hingga 174. So kita hanya ada satu sahaja. Okey, iaitu 173. Kekerapan dia 1. Okey, so lengkap untuk kekerapan. Okey, had bawah ialah nilai di bawah. Untuk had bawah ialah nilai di bawah setiap kelas. Nilai minimum dia, nilai yang rendah dia. Ini ialah had bawah. Okey, had bawah. Salin saja. Okey, had atas ialah nilai yang tinggi. Bagi setiap kelas. Nilai yang tertinggi. So, itu ialah had atas. Salin ke bawah. Okey, titik tengah. Okey, had atas tambah dengan had bawah dibahagikan dengan 2. Had atas. Okey, tambah dengan had bawah dibahagikan dengan 2. Okey, contoh untuk yang pertama ni. So, 145 tambah dengan 149 bahagikan dengan 2. Okey, so kamu akan dapat 147. Okey, dah dapat yang pertama. So, kita tahu tadi saiz kelas ialah 5. Saiz selang kelas ialah 5. So, kita hanya tambahkan 5 saja untuk setiap titik tengah tersebut. So 147 tambah 5, 152. 152 tambah 2, 157. 157 tambah 5, tambah 5. So dapat 162 tambah 5, 167 tambah 5, 170. Kita boleh buat terus. Okey. Tapi kamu nak buat satu-satu pun boleh juga. 170 tambah dengan 174 kemudian bahagikan dengan 2. Okey, pun boleh juga. Dua-dua ni akan mendapat nilai yang sama. Okey, sekarang kita nak lihat pada sempadan bawah. Okey, so sempadan bawah senang saja. Okey, sempadan bawah. So kita akan tengok sini 145. Kalau sini 149, sini 145. Kita tengok pattern dia. Sini 149, sini 150. So sini 145. So kalau kelas yang sebelumnya berapakah nilai dia? Okey, so sini ialah 145 tolak dengan 5, so 140 sehingga 144. Okay, so untuk mendapatkan sempadan atas, so nilai yang atas kelas sebelumnya, okay, so 144 sempadan atas, so tambahkan dengan sempadan bawah, sempadan bawah untuk kelas yang pertama. So kelas sebelumnya had yang tertinggi 144. Okay, tambah dengan had bawah kelas ini iaitu 145. Okey, bahagikan dengan 2. So kita akan dapat 144.5.
Okey, kalau kita tengok kat sini pun boleh Mana-mana kelas lah kita ambil. Ni 164 tambah dengan 165. Okey, ni bahagi dengan 2, so kita akan dapat sini sempadan bawah bagi kelas ini. Okey. So untuk dapatkan sempadan atas untuk kelas yang sebelumnya, so nilai dia sama, nampak? Okey, nilai dia sama. Sempadan atas okey, contoh untuk kelas yang pertama. Okey, kalau sempadan bawah tadi 144 tambah 145 bahagi dengan 2. So kita dapat 144.5. Okey, sempadan atas. Sempadan atas kita tengok kelas tersebut, kita tengok nilai dia yang tertinggi. Okey, 149. Okey, so kelas berikutnya nilai yang terendah ataupun had bawah dia ialah 150. Had bawah bagi kelas yang selepasnya. So 150. So bahagikan dengan 2. So kita dapat sini 149.5. So ini ialah sempadan atas. Maaf, ini ialah sempadan bawah bagi kelas yang pertama. Ini ialah sempadan atas bagi kelas yang kedua. Okey, yang lain tu kita boleh just follow saja, ikut saja. Ataupun kamu tambahkan 5 saja ke bawah. Tambah 5, tambah 5, tambah 5, kamu akan dapat terus nilai ke bawah. Tak perlu kamu buat setiap satu pengiraan dia. Pengiraan hanya perlu buat satu sahaja. Yang lain kamu just tambahkan dengan 5 untuk dapatkan sempadan bawah dan sempadan atas. Okey. So untuk mencari saiz selang kelas, ada dua cara. Yang pertama dengan mencari beza antara had bawah atau had atas bagi dua kelas yang berturutan. Bagi dua kelas yang berturutan. Okey, contoh kelas 150 hingga 145. So 100 bagi kelas yang pertama, dia punya had bawah bagi kelas yang pertama, had bawah dia ialah 145. Kalau kita tengok tadi balik 145 hingga 149, betul? So yang kedua ni 150 hingga 154. Ni cara nak mengira saiz selang kelas. So kita ambil kelas yang sebelumnya, kelas yang selepasnya 150, tolakkan dengan 145. Ya, di sini. Okey, sini. Ataupun kita gunakan yang ni, had atas. So inilah ada cara sila selang kelas. Gunakan had kelas tapi menggunakan kelas yang berlainan. Okey, ada tolak ikut jadual tu. Okey, kalau nak gunakan kelas yang sama, so kita akan gunakan sempadan atas dan sempadan bawah. Katakan kamu nak guna kelas yang sama, so kita akan gunakan ini. Sempadan atas tolak dengan sempadan bawah. So nilai dia ni. Biasa pelajar buat silap, dia buat apa? Okey, dia gunakan had bawah dan had atas. Kelas yang sama. So salah lah. Okey, 145 dengan 149. Yang ni tak boleh. 149 tolak dengan 145. Okey, salah lah. Ini yang pasti pelajar buat. Sepatutnya apa dia? Dia gunakan kelas yang berlainan. Had bawah, kelas yang berlainan. Ataupun had atas, kelas yang berlainan. Ini kaedah yang pertama. Kaedah kedua, menggunakan sempadan atas dan sempadan bawah. Kita cari dia punya beza dia. Okey. Okey, so seterusnya. Okey, dalam contoh 1, kelas 150 hingga 154 sebenarnya merangkumi nilai-nilai dari 149.5 hingga 154.5. Kerana data ini merupakan data selanjang. Sebab itu dia ada sempadan bawah, sempadan atas. Apa maksud selanjang? Okey, so data selanjang ini ialah data yang diukur mengikut skala yang berterusan. So dia tak ada stop, tak ada berhenti. Dia tak ada berhenti. Contohnya masa. Mana dah kita set masa tak ada berhenti kan? Masa bergerak daripada 1 saat sampailah kepada berapa saat yang kita nak kira. Daripada permulaan 0 saat sehinggalah berapa saat yang kita nak ukur ataupun minit. Masa tak berhenti. Tidak pernah masa berhenti. Okey, dan contoh kat sini juga diberi ketinggian murid. Ketinggian. Ada tak ketinggian 144, 145 je yang ada. Kalau 144.5 tak boleh. Tak boleh lah kan. So,
Itu maksudnya nilai dia berterusan. Kalau nilai itu tak berterusan, so pembaris kita tak berterusan lah, potong-potong. Tapi pembaris kita nilai dia berterusan. Itu dipanggil data selanjar. Okey, beza dengan data diskrit. Okay, data diskrit ni biasanya melibatkan pengiraan. Okay, ada berapa pelajar lelaki? Okay, kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ada 5 pelajar lelaki dalam kelas 4D. Contoh. Itu bilangan. So tak ada bilangan kita kata 1.5, 2.5 ataupun 1.1, 1.2, tak ada. Bilangan tak ada poin-poin tersebut. Itu bahasa mudah dia lah. Okey. Okey, seterusnya kita nak lihat apa yang dipanggil sebagai kekerapan longgokan. Okey, tengok definisi dia. Kekerapan longgokan ialah hasil tambah kekerapan bagi suatu selang kelas itu dengan jumlah kekerapan kelas-kelas sebelumnya. Okey, kelas-kelas sebelumnya. Okey, kita lihat jadual yang diberi. Okey, bina jadual kekerapan longgokan. Okey, sebab apa kekerapan longgokan ni kita akan gunakan pada bahagian yang kedua nanti. Bahagian yang seterusnya selepas kita buat histogram. Okey, dengan poligon kekerapan, iaitu kita nak membina ogif. So kita perlukan kekerapan longgokan. Okay, kekerapan longgokan ini datang daripada perkataan longgokan. Ditambah, dilonggokkan. Okay, contoh. Okay, bagi kelas yang pertama, kekerapan dia ialah 4. So, kelas yang sebelumnya, kekerapan dia ialah sifar lah. Sebab tak ada kan? Okey, kelas yang pertama tak ada lah kekerapan dia sifar. So, sifar tambah dengan 4. So, kita dapat 4. Itu maksud dia. Okey, so untuk kelas yang kedua. Okay, kita dah ada 4 dekat sini. So, 4 tambah dengan 5. So, kita dapat 9. Okey, kemudian 9 tambah dengan 8. Kita dapat 17. 17 tambah dengan 7, kita dapat 24. 24 tambah dengan 3, kita dapat 27. So, dia akan longgokkan mengikut kelas. Okey? So, maksudnya di sini, kekerapan longgokkan ni, keistimewaan dia, kita boleh tahu bilangan. Contoh ni kita katakan ini bilangan pelajar lah. Ataupun bilangan orang. Bilangan pengunjung ke sesuatu tempat ke apa ke. Kalau kita tengok umur dia daripada 10 tahun hingga 59 tahun. Okey, mungkin data tentang penduduk di Taman Desa Puteri contohnya. Di lorong 10 ataupun di jalan 10 contoh. Okey, so ini jumlah dia. Ini ialah setiap kelas. Okey, umur dia 10 tahun ada 4 orang, 10 hingga 19 tahun. So 20 hingga 29 tahun ada 5 orang. 30 hingga 39 tahun ada 8 orang. 40 hingga 49 tahun ada 7 orang. 50 hingga 59 tahun ada 3 orang. So kita tahulah berapa jumlah penduduk di lorong tersebut. So berapa jumlah dia? Okey, jumlah ni yang bawah ni lah. Kekerapan longgokan. Jumlah dia ialah 27. Bukannya kita pergi tambah setiap semua ni, tak. Jumlah ni 27. Ataupun kita boleh tambah dekat sini. 4 tambah 5 tambah 8 tambah 7 tambah 3. So kita akan dapat 20. Inilah jumlah kekerapan. Okay, ini ialah kekerapan longgokan. Okey, so seterusnya kita nak melihat bagaimanakah kita hendak membina histogram. Histogram ialah suatu perwakilan grafik yang telah dikumpulkan dalam julat dengan menggunakan palang bersebelahan. Tinggi palang dalam histogram mewakili kekerapan. Okey, langkah yang pertama, cari sempadan bawah dan sempadan atas. Pilih skala yang sesuai. Wakilkan kekerapan pada paksi mencacang. Lukis palang yang mewakili setiap selang kelas dengan lebarnya sama dengan saiz selang kelas dan tingginya berkadaran dengan kekerapan. So kamu boleh baca dalam buku teks ada. Kita nak tengok poligon kekerapan pula. Poligon kekerapan ialah suatu graf yang mempaparkan datar terkumpul menggunakan garis lurus. Beza Yang tadi gunakan palang, yang ini gunakan garis lurus. Dengan cara menyambungkan titik tengah. Nampak Ini poligon kekerapan. Kena ingat, dia gunakan titik tengah. Jadi ialah garis lurus. Setiap kelas pada hujung atas setiap palang dalam histogram. Okay, so langkah dia sama. So kita boleh bina histogram, kita boleh ambil daripada tengah histogram. Dan nanti saya akan tunjukkan lagi satu cara. Ada 2 cara untuk membina poligon kekerapan. Okey, kita tengok contoh 3 dalam buku teks. Okey,
Yang pertama, dia cari titik tengah, cari sempadan bawah, cari sempadan atas. Okey, bagi yang dah lupa. Okey, yang ini tak ada masalah. Salin saja, salin daripada jadual di atas. Okey, kemudian kita nak cari titik tengah. 70 tambah dengan 79 bahagikan dengan 2. So, kita dapat 74.5. So, berapa saiz kelas ni? Saiz selang kelas. So, kita boleh lihat di sini lah. 80 tolak dengan 70. So, saiz dia ialah 10 saiz. Saiz selang kelas ialah 10. So, kita senanglah. Kita dah dapat titik tengah yang pertama. 74.5. So, kita tambahkan saja dengan 10. 84.5, 94.5 dan seterusnya. Tambahkan dengan 10. Okey, sempadan bawah untuk kelas yang pertama. So, 70. So, kita tahu sini, akhir kat sini ialah 69. 60 hingga 69. So, 69 tambahkan dengan 70. Kita bahagikan dengan 2. So, dapat 69.5 untuk sempadan bawah. So, untuk sempadan atas, so kita gunakan nilai ini. 79 iaitu had atas campur dengan had bawah kelas selepas ini. So, 79 tambah dengan 80 bahagikan dengan 2. So, dapat 79 poin. Untuk yang lain, kita just tambahkan dengan 10 saja. Kita akan dapat lengkapkan jadual tersebut. Okey. So, kita nak tengok macam mana nak lukis histogram menggunakan sempadan atas. Ini yang diberi dalam buku teks. Saya follow dulu. Okey. Dia menggunakan sempadan bawah. Maafkan saya. Menggunakan sempadan bawah. Okey. Yang pertama, kita labelkan paksi. Okey, bermula dengan sempadan bawah 69.5 sehingga 129.5. Okey, sempadan atas dan sempadan bawah sebenarnya. Ini ialah sempadan bawah 129.5 ni ialah sempadan bawah kelas yang paling akhir. So, sempadan atas kelas yang terakhir ialah 129.5. Okey. Kemudian kita tengok pada paksi X, kita ada nilai bilangan kereta 5, 10. So, kita gunakan sifir 10. Okey. So, digunakan sini 10, 20, 30. Okey, so ini ialah untuk bilangan kereta. Okey, paksi X pula ialah laju. Paksi mendatar ialah laju dalam kilometer per jam. Okey, so kita bina dia punya palang satu demi satu. Okay, kita tengok yang pertama, 70 hingga 79, bilangan kereta dia ialah 5. So, kita binalah carta palang itu, tinggi dia 5. Okay, yang kedua, tinggi dia 10. Saiz dia mesti ikut saiz kelas, iaitu 10 petak. 10 unit. Okey, teruskan. Yang ketiga, tinggi dia 20. Yang keempat, tinggi dia 30. Seterusnya, 25. Seterusnya 10. Pastikan setiap palang ini melekat. Dia mesti ikut. Setiap palang ni, setiap satu ni saiz dia mesti 10. So, bila saiz dia 10, dia akan lekat lah. Dia tak akan berjauhan. Ini bukan carta palang. Ini histogram. So, dia mesti rapat. Okey, ini cara bina histogram menggunakan sempadan. Okey, sempadan atas dan juga sempadan bawah. Okey, seterusnya kita nak bina poligon kekerapan daripada histogram yang sama. Okey, so kita tandakan titik tengah bagi setiap palang tersebut. Dan untuk poligon kekerapan, ingat mesti kita kena tambah satu titik sebelum kelas yang sebelum. Kelas yang pertama dia mesti ada satu lagi titik sebelum. Okey. Mesti ada titik tengah sebelum kelas yang pertama. Ini yang pertama. Okay. Kemudian teruskan. Kedua, ketiga. Tandakan tengahnya. Tandakan setiap tengah dia. Okey. Dan kelas yang selepas tu pun tandakan dia punya titik tengah. Dia mesti ada sebelum dan selepas. Sebab dia poligon. Poligon ingat mesti tertutup. Okey. Kemudian kita gunakan pensel dan pembaris. Sambungkan satu-satu. One by one. Satu demi satu. Jangan sambungkan semua. Satu-satu dulu. Nanti dia akan bersambung.
Satu-satu. Gunakan pensel, pembaris, sambungkan satu. Okey, itu step dia. Okey, so lengkaplah kita punya poligon kekerapan. Okey, so seterusnya yang saya nak tunjukkan di sini ialah membina poligon kekerapan tanpa bina histogram. Terus kita gunakan titik tengah. So kita carilah titik tengah dia. Okey, so dalam kes ini titik tengah dia dah ada tadi 74.5 ni ialah paling kelas yang pertama. So kita kena tambah sebelumnya. Kelas sebelumnya titik tengah dia ialah 64.5. Okey, so titik tengah tu kalau nak letak di tengah pun boleh, nak letak pada garisan yang pekat ni pun boleh. So jangan keliru. So ada dalam buku teks digunakan garisan tengah tu boleh. Saya gunakan di tengah ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, janji bilangan petak dia betul. Okey, so kita labelkan titik tengah. Ini nak gunakan bina poligon kekerapan tanpa histogram. Okey, kita tandakan titik tengah untuk paksi X, paksi Y sama macam tadi. Okey, so kita tandakan. So ini pembinaan histogram menggunakan titik tengah. Okey. Yang kedua tadi membina histogram menggunakan titik tengah. Okey, yang ini membina poligon kekerapan dengan menggunakan titik tengah. Okey, so kita tandakan mengikut dia punya kekerapan So yang seterusnya kekerapan dia 10. Okey, lepas 10 kekerapan dia 20, kemudian 30, kemudian turun balik 25, kemudian 10, kemudian last sekali sifar. So mesti ada kekerapan sifar. So ini ialah poligon kekerapan tanpa melukis histogram. Okey. So kamu dah tengok tadi dua contoh melukis histogram, melukis poligon kekerapan. Yang pertama menggunakan sempadan atas dan bawah, yang kedua menggunakan titik tengah. Okey, tetapi dalam peperiksaan biasanya saya mengesyorkan pelajar menggunakan titik tengah. Okey, untuk dua-dua ni, untuk poligon kekerapan dan histogram. Okey, gunakan titik tengah. Okey, kita lihat contoh 4 dalam buku teks. Okey, jadual kekerapan menunjukkan masa dalam saat. Okey, ini dah ada Ini contoh yang diberi dalam buku teks, jawapan yang diberi. Okey, dia menggunakan titik tengah. So saya tunjukkan. Okey. Okey, so yang pertama kita kena tambah satu saiz ataupun tambah satu kelas. Sebelum kelas yang pertama dan selepas kelas yang terakhir untuk ada bilangan peserta sifar, bilangan kekerapan yang sifar. Yang dua ni kita kena tambah. Okey, ada label kat sini dua ni kita kena tambah supaya kita ada kekerapan sifar. Okey, untuk sebab yang ni nak bina poligon kekerapan. Okey, so kita lihat di sini diberikan skala skala 2 cm kepada 5 sat. So ini saya ambil daripada kertas graf yang sebenar. So 2 cm ni lah garisan yang pekat ni kamu kalau ambil pembaris pun kamu boleh ukur. So saya galakkan kamu gunakan kertas graf. Siapa yang nak menyalin ni gunakan kertas graf. Okey, jika tiada bolehlah gunakan buku matematik kamu. Kalau ada belilah kertas graf dan buat di rumah. Kalau tak ada kertas graf, ada printer boleh print kertas graf daripada website, daripada komputer. Sebaik-baiknya kamu beli. Kalau tak dapat beli tak apa, gunakan buku matematik, gunakan barahan yang ada. Okey, so kita masukkan titik tengah 47 sampailah 77. Kemudian paksi X dia nilai kekerapan. Okey, kita tandakan yang pertama bilangan peserta, labelkan masa dalam saat. Okey, tandakan. Okey, kelas yang pertama. Okey. Kelas sebelumnya yang kelas sifar ni titik tengah dia ialah 47. Yang kedua titik tengah dia 52, kekerapan dia 2. Okey, yang seterusnya kekerapan dia 3, kekerapan 6, 5, 4 dan akhir sekali sifar. Ingat untuk kekerapan longgokan wajib ada 2 ni. Kekerapan sifar. Kalau tak ada nanti apa yang akan berlaku? So kekerapan kamu akan jadi macam ni saja. Graf kamu akan jadi macam ni. Katakanlah kita guna pembaris. Dia tak bersambung. Dia hanya tergantung macam ni. Tak boleh lah. So ini bukannya poligon. So poligon dia mesti bersambung. Poligon mesti bersambung. Dia mesti bersambung.
Okey, dia mesti bersambung. Nampak? Dia lengkap, dia sambung dengan garisan fasi X ni. So dia dah menjadi bentuk poligon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia bentuk poligon lengkap. Dia tak boleh tergantung. Okey. So itu sahaja untuk hari ini. So untuk latihan, so kamu boleh rujuk dalam buku kerja. Okey, untuk bab 7 ini insya-Allah. Okey, sukatan serakan. Okey. Bab 7 So muka surat 98. Bermula dengan muka surat 96, 97, 98. Okey, sehinggalah muka surat 102. Okey, so latihan dalam buku kerja. Okey, muka surat 96 sehingga 102. Okey, ini latihan dalam buku kerja. Okey. So untuk kamu yang ingin membuat latihan dalam buku teks muka surat 202, saya galakkan. Okey, so saya galakkan juga kamu buat latihan dalam buku teks tersebut. Okey. So next class kita akan tengok bagaimana kita nak membina OGIF. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.